komen sedikit pasal banyak sangat soalan bertanya berkenaan dengan SD dia. Kenapa Anwar ni tidak diselesaikan SD dia? Kenapa perkara ini tidak ditangani? Menjadi tanda tanya rakyat. Cadangan saya barangkali oleh kerana timbul soalan ini, cadangan saya lah kepada ahli-ahli parlimen yang saya yakin mengutamakan kepentingan negara dan mereka nak ke depan untuk selesaikan masalah, jangan bersembunyi lagi lah. Jadi kita boleh tahu sebab masalah sekarang ni saya fikir kita akur dengan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar, kita akur dengan Yang Tuan Agong. Mereka tidak boleh mendedahkan berapa orang, siapa. Jadi saya fikir Malaysia ni selamat dan kita bukan negara koboi. Jadi ahli parlimen yang sokong, yang ndakkan Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri ke depan lah, itu saja. Kalau besok di mana-mana boleh buat FB Live masing-masing, ahli parlimen YB ini masing-masing buat FB Live mengatakan saya sokong Datuk Seri Anwar, sila ke depan. Jadi kita dapat menyelesaikan masalah dengan segera. Dan saya fikir kalau sudah melepasi 112, saya yakin Tan Sri Muhyiddin juga seorang yang bermaruah, takkan tunggu lama lagi dah dan masalahnya akan selesai. Daripada Cik Nur Hadi, dia mendakwa bahawa Kabinet Berjumpa Agung hanya memberi satu cadangan dan tidak satu formal notice kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan darurat. Kalau benar-benar PM mahu darurat, adakah YDPA perlu akur dengan keputusan PM? Dia mengatakan bahawa itu hanya satu cadangan formal. Yang disebut oleh perlembagaan nasihat, dan nasihat ni boleh dinyatakan dalam bentuk juga. Ya. Kalau di England, advice itu dipanggil sebagai order ataupun satu perintah, tapi apa yang kita faham ialah bahawasanya raja tidak semestinya mengikut nasihat itu kalau, sebab itu dalam tradisi perlembagaan pun disebut the right to advise, the right to warn dan sebagainya. Maksudnya secara umum nasihat harus diikut ataupun dilaksanakan, tetapi kalau nasihat itu agak ganjil ataupun punya kesan yang besar, Yang Tuan Agong boleh sama ada minta maklumat lebih ataupun menangguhkan. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Ataupun menangguhkan. Dia tidak menolak serta-merta. Jadi soal hanya cadangan itu tak timbul, tak perlu di ini, sebab kalau Yang Tuan Agong merasakan bahawa perkara itu logikal, tidak berbahaya dan sebagainya, dan kebanyakannya selama ini pun saya rasa tidak ada contoh di mana kita dapat maklumat yang Tuan Agong menolak. Ya. Jadi rasanya di sini oleh kerana isu ini besar, ya, ke peringkat boleh memberikan laluan kepada Parlimen untuk membuat undang-undang dalam hal-hal yang pada keadaan biasa tidak dibenarkan, boleh melanggar sekatan perlembagaan dan sebagainya, boleh mengambil tindakan tanpa undang-undang, tanpa ke Parlimen. Jadi ini mungkin perkara yang telah pun dibincangkan oleh Yang Tuan Agong bersama dengan raja-raja Melayu yang lain dan mengambil keputusan. Itu tidak perlu, maknanya menolaklah secara bahasa ringkas mudah, menolak nasihat kerajaan untuk darurat, itu saja. Jadi bukan kerana prosedur apa-apa, tidak. Bukan di perlembagaan tidak mengatakan mesti ada laporan lengkap, tidak. Itu benda yang barangkali terpulang kepada Yang Tuan Agong ataupun kerajaan yang ada. Kalau sesuatu benda tu memerlukan satu yang terperinci, yang konkret, barangkali itu boleh. Tetapi kalau seperti ini, nampak jelas bahawa
persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh khalayak, saya rasa tidak mustahil dia ambil kira. Jadi saya fikir bukan sangat soal tidak apa tadi tu, tapi maksudnya memang apa yang dicadangkan ataupun dinasihatkan tidak perlu. Jadi tuanku mengambil option atau keputusan tak payah buat. Encik Wong Sang Hua dan juga saudara Wari Tan Muzi bertanyakan, adakah permintaan yang di-Pertuan Agong untuk meluluskan belanjawan jika diingkar oleh mana-mana ahli parlimen membawa dia kepada terhaka kepada Yang di-Pertuan Agong, dan juga bolehkah mereka ahli parlimen mengusulkan undi tidak percaya kepada Perdana Menteri kemudian meluluskan bajet. Yang pertamanya, soalan itu jawab mudah saja sebab belanjawan ataupun rang undang-undang atau money bill inilah bidang kuasa parlimen. Jadi apa yang disebut oleh baginda Pertuan Agong kepada Tuanku ialah satu anjuran, ya. Dan saya fikir semua faham, Tuanku tahu apa yang dimaksudkan, dan ahli-ahli parlimen saya fikir cukup bijaksana untuk memahami perkara itu, ya. Dan sebenarnya dia bergantung kepada majoriti yang ada, bukan? Sebab belanjawan kan perkara yang sangat detail. Bukan? Sebab belanjawan kan perkara yang sangat detail. Cuma adalah beberapa barangkali tonggak ataupun tema belanjawan yang diputuskan oleh orang politik, tapi kebiasaannya satu benda yang telah pun disediakan oleh kaki tangan awam, dan saya fikir bukan isu besar di situ. Jadi tak timbullah soal derhaka dan sebagainya, ya. Tapi sebagai ketua negara, baginda wajar mengingatkan supaya janganlah sampai ke peringkat berpolitik sampai benda yang tak logik atau tak wajar pun diminta, ya. Kemudian yang satu lagi soal undi tak percaya, ya, bila-bila masa. Jadi saya fikir ini juga, insiden ini memberikan satu signal kepada Speaker Dewan Rakyat supaya memberikan keutamaan kepada usul itu, ya. Bukan usul kerajaan, sebab seperti yang disebut oleh Datuk Ngei Koham, saya setuju dengan beliau bahawa apa gunanya bincang soal urusan kerajaan kalau kerajaan itu pun tak diketahui boleh kekal atau tidak. Ya, jadi saya fikir speaker harus mengambil kira masalah ini dan tidak dilihat sebagai mempertahankan kerajaan yang ada. Speaker dan parlimen harus menunjukkan ataupun perlu tegas bahawa dia bukan sebahagian daripada kerajaan. Dia adalah di bawah doktrin pengasihan kuasa. Berbeza. Dia Dewan Perundangan, dia bukan eksekutif. Jadi saya harap speaker mengambil maklum perkara ini dan tidak mengeluarkan kenyataan yang seolah-olah akan mempertahankan kerajaan yang ada ini. Ini tidak wajar berlaku. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Ada pertanyaan daripada Syed Mahathir dan juga Amir Mokhtar. Apakah kesan maruah Perdana Menteri bila nasihat beliau telah tidak diterima oleh Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong? Itu jelaslah kot. Saya pun tak perlu ulang kan. Apabila nasihat ditolak ini, dia bukan soal satu isu semata-mata, tetapi yang menjadi perkara ataupun pertimbangan penting sekali ialah isunya besar, darurat besar. Jadi kelihatannya bahawa dia sudah seolah-olah ditolak oleh Yang Pertuan Agong, dan ini tafsiran kita lah, bukan maknanya kita tidak boleh mengatakan ini pandangan Yang Pertuan Agong kan. Ini pandangan kita, bacaan politik kita, dan saya fikir itu yang saya fikir agak menasabah untuk dikatakan. Dan daripada awal lagi sudah disebutkan bahawa langkah untuk memohon perizinan darurat ini pun sudah tidak betul.
Jadi dengan kata lain, dengan pandangan rakyat yang majoritinya daripada tinjauan yang dibuat tidak menyetujui dengan penolakan ini, dan penolakan ini dibuat secara barangkali telus, ya. Bukan yang Tuan Agong duduk sorang-sorang dia berbincang dengan raja-raja Melayu yang lain dalam majlis raja-raja, dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang disyaratkan. Ini satu perkara yang menarik lagi. Dia tidak disyaratkan oleh perlembagaan, mana yang Tuan Agong boleh buat sendiri, tapi Baginda mengambil pendekatan bahawa dia nak bincang, nak tahu pandangan raja-raja yang lain, dan saya fikir ini sangat baik, sangat wajar, dan nampaknya mereka sependapat dengan Kebawah Duli yang Mah Mulia yang Tuan Agong untuk say no to that. Jadi mungkin saya boleh setuju dengan soalan itulah. Pertanyaan daripada Saifullah Ahmad, apakah Perdana Menteri mempunyai ruang untuk mencabar keputusan yang di-Pertuan Agong menolak pengisytiharan darurat, dicabar di mahkamah ataupun membuat rayuan? Tak ada. Seperti yang saya sebutkan tadi, mahkamah dalam kes Stephen Galong Ningkan pun tidak membuat ketetapan atau keputusan yang jelas sama ada isu darurat ini perlu diputuskan dengan nasihat, tanpa nasihat, ataupun melawan nasihat. Jadi terbuka. Jadi apa yang dibuat oleh Yang Tuan Agong tidak boleh dicabar oleh sesiapa di mahkamah atau oleh Perdana Menteri. Ya. Kemudian sama juga dengan hal lain yang saya nak sebut soal apa yang dibangkitkan ataupun yang berbangkit sebelum ini, soal pengampunan sama juga. Jadi tindakan Yang Tuan Agong tidak boleh dicabar di mahkamah. Ya. Ada orang kata ataupun bertanya macam mana dengan mahkamah khas, itu soal pribadi kalau dia langgar orang ataupun tak payah hutang dan sebagainya, tapi soal-soal yang rasmi tidak boleh dicabar. Jadi habis kat situ lah, tolak habis lah, tak boleh cabar lagi lah. Ada juga ini bukan pertanyaan dalam Facebook, ada pertanyaan di dalam WhatsApp mengatakan bahawa permohonan perintah darurat ini berasaskan COVID-19, tetapi tidak kelihatan Ketua Pengarah Kesihatan maupun Ketua Pengarah Perumahan atau KSU dan pengarah jabatan berkenaan dengan kesihatan dilihat bersama dengan Kabinet atau memberi taklimat kepada Kabinet. Juga tidak menyertai rombongan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Maka agak keliru di sini, adakah darurat ini berasaskan COVID-19? Pada amnya, kita sebagai negara yang juga di bawah World Health Organization, sudah tentunya kita mendapat pandangan daripada World Health Organization Asia Pacific Region atau dunia. Jadi di sini bukan soal perlembagaan, nampaknya tata kelola dan pengurusan negara didapati amat janggal. Dan cadangan darurat itu dikatakan datangnya daripada Menteri Ekonomi, bukan daripada Menteri Kesihatan. Jadi boleh Doktor komen sikit. Saya rasa Yang di-Pertuan Agong telah mendapat pandangan daripada semua pakar-pakar yang berkaitan. Sebab itu dia pengambil masa sampai 3-4 hari. Tapi Kabinet, adakah amalan ini menjadi amalan tata kelola? Sebab doktor sendiri adalah dulu Esko kerajaan, faham akan pentadbiran negeri itu lebih kurang juga pentadbiran negara dalam kesihatan dalam sekitar. Boleh komen sedikit? Saya nampak ada kelibat Ketua Pengarah semalam sewaktu mesyuarat Kabinet. Selain daripada Peguam Negara,
Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Polis Negara yang saya fikir wajar mentai perbincangan itu. Dan kalau kita tengok kenyataan Istana Negara tadi pun, Yang Pertuan Agong telah menzahirkan bahawa apa yang dilakukan sudah memadai dan tidak memerlukan darurat. Jadi saya fikir pertimbangan itu telah pun diambil kira. Jadi yang penting tuanku akur bahawa langkah-langkah yang telah pun diambil sesuai dan memadai untuk menangani isu COVID-19 ini. Maka apa yang penting ialah bahawa apakah satu tindakan di bawah perkara 150 diperlukan. Ya, itu yang penting sebab seperti yang telah pun kita sebutkan sebelum ini semalam dalam kemarin dalam FB kemarin bahawa perkara 150 ini tidak perlu oleh kerana apa yang berlaku sekarang sudah cukup ditangani dengan langkah-langkah biasa di bawah undang-undang yang ada. Saya fikir itu sudah memadai dan saya fikir Kebawahduli Tuanku telah pun dimaklumkan dan seperti yang kita semua tahu, Kebawahduli Tuanku memang memberikan perhatian yang agak rutin, ya, memberikan sarapan, Kentucky dan sebagainya, turun padang. Jadi Baginda tahulah apa yang berlaku, ya. Dan saya yakin dari semasa ke semasa telah pun ditaklimatkan pada tuanku. Jadi tak perlulah sekarang hari ini nak bincang hal itu oleh kerana yang lebih besar ialah soal 150 tu. Darurat di bawah 150. Perlukah itu di-invoke untuk COVID yang seperti yang kita tahu pihak tuanku dengan yang Istana Negara tadi tidak perlu. Jadi saya fikir itu bukan soal yang besar lah, tapi telah pun ditangani dan saya yakin dengan apa yang disebut oleh Istana Negara, dia tidak akan memberikan kesan yang negatif. Sebab itu tuanku juga menyebut soal perlunya belanjawan 2021 diluluskan bagi menangani COVID-19 dan saya fikir ini jelas bahawa Baginda akur dengan apa yang dibangkitkan tadi. Legitimasi, kalau masih juga PM berkeras untuk mengadakan darurat, bermakna dia telah mengingkar keputusan yang di Pertuan Agong lah. Tak boleh sebab kalau dah Agong dah kata no, dia tak boleh dibuat. Dan tidak ada siapa yang akan akur ataupun jalankan perintah Perdana Menteri sebab yang darurat ini atas nama Yang Pertuan Agong, bukan atas nama Perdana Menteri. Mungkin ada yang teringat tahun 83 Dr. Mahathir pernah cuba pindah perlembagaan dengan menggantikan Yang Pertuan Agong dengan Perdana Menteri yang telah pun ditolak oleh Majlis Raja-Raja sebab itu mengambil kuasa Yang Pertuan Agong. Jadi soalan ni jelas bagai terlupa dengan perkara itu. Jadi sudah ditolak, tak boleh dah, tak ada darurat lah maknanya, dan nanti tak boleh buat apa. Sebab jelas semua tahu dah dan kalau dia buat juga dia jadi orang gila lah. Tak boleh lah, tak boleh buat. Sebab darurat atas nama Yang Pertuan Agong, bukan atas nama Perdana Menteri. Saya terima 4 soalan mengenai akuan bersumpah sokongan MP kepada Pakatan Harapan ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi mahu tidak mahu walaupun ia tidak berkaitan sangat dengan perbincangan hari ini, kalau boleh komen sedikit pasal banyak sangat soalan bertanya berkenaan dengan SD dia. Kenapa Anwar ni tidak diselesaikan SD dia? Kenapa perkara ini tidak ditangani? Menjadi tanda tanya rakyat. Cadangan saya barangkali oleh kerana timbul soalan ini, cadangan saya lah kepada ahli-ahli parlimen yang saya yakin mengutamakan kepentingan negara dan mereka nak ke depan untuk selesaikan masalah. Jangan bersembunyi lagi lah.
Jadi kita boleh tahu sebab masalah sekarang ni saya fikir kita akur dengan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar, kita akur dengan Tuan Agong. Mereka tidak boleh mendedahkan berapa orang, siapa. Jadi saya fikir Malaysia ni selamat dan kita bukan negara koboi. Jadi ahli parlimen yang sokong, yang hendakkan Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri ke depan lah, itu saja. Kalau besok di mana-mana boleh buat FB Live masing-masing, ahli parlimen YB ini masing-masing buat FB Live mengatakan saya sokong Datuk Seri Anwar, sila ke depan. Jadi kita dapat menyelesaikan masalah dengan segera. Dan saya fikir kalau sudah melepasi 112, saya yakin Tan Sri Muhyiddin juga seorang yang bermaruah, takkan tunggu lama lagi dah dan masalah ni akan selesai. Tapi selagi ahli parlimen ni masih lagi bersikap talam dua muka, susahlah, ya. Jadi saya menyeru kepada ahli parlimen tadi untuk sendiri keluar. Apa nak ditakutkan? Maknanya kalau dia daripada parti yang sebelah sana ataupun apa pun bebas ke macam mana, beritahu kenapa dia nak sokong Datuk Seri Anwar. Sebab kita nak selesaikan masalah. Kita tak mahu ahli politik ini. Dan ini saya fikir yang dimaksudkan oleh Kepala Tuanku tadi, maksudnya ahli politik jangan berpolitik, jangan politiki. Maknanya nak hide and seek, nak sembunyi lagi. Sudahlah, masa sudah habis. Kita dalam kecemasan sekarang. Ke depanlah dan beranilah ambil risiko. Umpamanya kalau daripada sebelah sana menyeberang. Apa sebab menyeberang? Mengutamakan kepentingan negara, kebajikan rakyat, COVID-19. Saya sokong Paul Dickson sebagai contoh. Datang ke depan, jadi mudah. Jadi kita boleh mengambil atau mengurangkan berat beban yang ditanggung oleh Paul Dickson tadi supaya masalah selesai. Sebab saya akur dengan apa yang beliau terpaksa tanggung. Dia tidak memendedahkan ataupun menyebut berapa, sebab ini akan jadi masalah. Jadi kalau orang batang tubuh itu sendiri yang mengaku ke depan, yang 92 daripada Pakatan Harapan, itu tak masalah lah. Yang lain tu, daripada Sabah ke, daripada Sarawak ke, ataupun kalau daripada Sabah sebagai contoh, kenapa tidak Datuk Seri Presiden warisan tu isytihar terus kan. Jadi senang kita campurkan, ataupun daripada Sarawak ke, ataupun daripada UMNO ke, ataupun kumpulan UMNO ke, apa masalahnya? Jadi dia tak akan hilang kursi parlimen dia. Dan saya fikir keberanian dan kejujuran ini perlu, sebab kita tak ada masa untuk orang kata berteka-teki lagi lah. Jadi saya fikir sekarang ini pada saya yang jelasnya ialah bahawa ahli-ahli parlimen tadi itu yang berapa sekitar 20 orang, 30 orang agaknya, ataupun 30 orang lah kalau kita ambil 92 sebagai fixed deposit ataupun modal yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ada. Dia yang selebih itu, ya, tak kira lah yang asal ke, nasi tambah ke depan lah bersalahnya. Jadi saya fikir kalau ada seorang mula, yang lain akan ikut, ya. Tapi pembangkang kan ada lah, takkan semua nak masuk kerajaan kan. Jadi seruan YB ialah berpolitiklah secara amanah, terus terang, jangan lagi helah, tipu daya, dan juga orang kata makan dua kolam. Sebenarnya switching, saya tak salah setakat yang ada sekarang ni, perlembagaan mengizinkan. Sebab itu dia sebut Perdana Menteri yang hilang sokongan majoriti, maknanya dia izinkan lah, maknanya tukar parti diizinkan sekarang ini. Jadi tak salah, apa yang takutnya? Demi menyelesaikan kemelut. Ya, betul. Kemelut politik terkini. Saya rasa saya ada soalan terakhir bagi untuk hari ini, pasal kita dah dekat 1 jam berbicara. Soalan yang terakhir lah, apa kesannya Akta 150 ini bila adakah ia menjadi presiden kali ini? Apa kesannya di Bahasa Harapan? Perkara 150 sebenarnya, perkara 1 Artikel 150 ini memang sudah wujud lama dah, daripada sejak merdeka lagi. Jadi telah digunakan beberapa kali, ya, seperti yang saya sebutkan sebelum ini. Jadi sekarang ini apa yang penting hari ini ialah bahawa dia tidak boleh disalahgunakan. Dan sekali lagi kita menzahirkan pernyataan junjung kasih kita kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu kerana mengambil sikap yang berani, dan ini menunjukkan bahawa Perdana Menteri tidak boleh sesuka hati menggunakan peruntukan darurat ini untuk perkara yang tidak perlu, terutamanya kalau benda itu boleh dilihat sebagai menyelamatkan politik masing-masing. Ya.
Terima kasih. Ya, saya Jadi rakan-rakan sekalian, rasanya kita telah pun meneliti dan melihat pelbagai sisi daripada isu darurat yang telah diputuskan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Peguam Daptar Agong malam petang tadi, dan kita harapkan selepas ini kita akan terus dapat bekerja dalam suatu saf yang kukuh dan menangani masalah COVID-19 ini dan ketidaktentuan yang berlaku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe